Betul. Firdaus rasa Firdaus cerita macam ni, Ya. saya rasa okey saya cerita macam ni. Betul. Okey, sebelum saya mulakan saya kenalkan yang ini adalah Rizwana. Rizwana adalah peguam saya. Okey. Rizwana adalah orang yang mengendalikan fail Nur Amirah ni. Okey, Sebelum kita nak baik. tanya fakta ke apa ke, Betul. kita boleh rujuk. Yang ini adalah personal assistant saya, Diana. Okey. Diana ni kawan daripada zaman sekolah saya sebenarnya. Yang ini Chamberlain lah. Chamberlain ni dia dalam proses latihan nak jadi peguam. Okey. Tak apa, benda yang bagus. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak ingatkan yang ini saya tak nak gaduh. Saya pun tak nak gaduh. Tak nak gaduh kan. So kita bila kita cakap ni, biar kita cakap dalam mood yang Tenang. okey-okey. Betul. Okey? Pasal tu saya berjumpa. Okey, kita nak settlekan ni. Okey, supaya tak nak nanti saya kalau boleh Firdaus keluar dalam perasaan yang okey, kita pun okey. Ya, betul. Okey. Saya- Alright. Okey, boleh cakap sekarang. Saya memang benda tu daripada dulu lagi saya cuba nak selesaikan. Tapi sekarang yang masalah ada ni, dia bila saya cuba selesaikan, makin bertambah fitnah yang saya hadapi. Sebagai contoh macam ni lah, yang Puan Nozabita keluarkan dekat apa, Puan punya ni, saya baca ni, banyak yang tak benar dia ni. Sebab apa yang Puan dapat daripada klien Puan, apa yang klien Puan spin, itulah yang Puan akan keluarkan. Saya dapat fitnah demi fitnah. Saya daripada dulu lagi start sebenarnya, saya cuba selesaikan secara bersemuka, secara matang. Saya jumpa bapa dia, saya jumpa mak dia, saya jumpa kakak dia. Tapi mereka ni bermuka-muka. Belakang saya mereka terus menghentam. Kes dia simple saja. Terlalu simple. Kes curang, kantoi curang. Saya dapat tahu dengan saya serius dengan dia. Jadi saya cakap dengan saya nak berbincang, nak jumpa lelaki tu apa semua. Dia mengelak, dia bagi saya ni, lelaki tu pun dalam telefon bukan main berani. Bukan main berani lah, gagal lah. Orang biasa rampas awet orang ni, pasangan orang ni. Saya lelaki yang gagal bagi saya. Dia ingat saya tak boleh jumpa dia. Macam bahasa lah, saya pun gunakan ilmu-ilmu macam korang guna lah. Kita cari maklumat kan. Dapat. Saya dapat dekat dia, saya tanya semua dengan dia punya student. Saya tanya dengan dia punya senior, dekat mana apa semua. Bila saya berjumpa dengan dia, saya berbincang dengan dia, saya cakap saya nak bawa berjumpa dengan family dia semua. Kita berbincang, betul, matang punya orang. Bukan saya macam yang pihak tuan, pihak Encik dapat semua, kata saya ugut itu ini, tu semua bagi saya, maaf, saya akan keluarkan kata kasar sikit lah, tapi bukan untuk pihak korang, pihak mereka. Saya paksa marah saya pada mereka. Tu semua bullshit. Makin banyak saya cuba selesaikan, makin bertambah fitnah saya. Sampai saya dapat dia. Saya jumpa nak berbincang, tiba-tiba bapak dia call saya. Kau belum kenal aku siapa? Bapak dia ugut saya. Sebab sebelum ni saya maknanya bapak dia pun dah menipu saya. Tak apa, saya tak anggap kalau saya nak jadi macam dia orang, nak berlakon sebagai victim mangsa. Saya dah buat report polis. Tapi saya gentleman. Saya jenis nak berjumpa macam ni. Nak selesai, nak tengok kau punya akal jauh mana. Saya nak tengok. Lepas tu tapi tak. Lepas tu sampai Nur Amirah dengan senior dia semua masih dia praktikal. Semua hentam saya. Saya relax lagi. Dia kata saya relax lagi. Sebab saya tak nak terpancing emosi saya. Sebab saya buat ni lain senior dia keliling saya. Lepas tu datanglah dia. Datang terus tuduh. Saya cakap saya nak pukul dia. Nak pukul yang dia punya kekasih ni baru dia ni lah. Lepas tu kakak dia pun datang dulu, kau nak pukul bapak aku, semua tuduh. Tu semua tuduhan. Pukul. Sebelum tu lagi dia dah bercerita dengan bapak dia sebab nak backup. Bila saya dah kantoi ni apa semua, saya nak jumpa berbincang, dia takut. Sebab kau dah salah. Kau nak cover up diri kau. Kau tuduh aku selalu pukul kau. Saya nak tanya pihak tuan, kalau kita pukul apa fakta dia? Apa kalau kesalahan tu tersabit, berapa lama penjara? Berapa lama? Yalah, paling minimum pun berapalah. Kalau pukul tanpa senjata, tanpa barangan apa-apa, okey, paling minimum 2 tahun. Maknanya maksimum 2 tahun. Katalah tak kisah. Itu semua ada period hukuman. Kalau dia kata tuduh saya nak pukul, fitnah. Saya dapat tahu ini dalam surat ni, tapi saya blurkan nama yang kawan-kawan dia yang bagi information dekat saya. Dia fitnah saya nak bunuh dia, nak jual dia dekat Siam, nak colik dia. Sekarang bunuh, jual, colik tu apa akta dia pula? Berat tu. Tak payah cerita dengan saya lah.
Kalau bunuh culik tu sila saya pun masuk ke dalam hukum gantung ke apa. Itu fitnah dia yang saya beritahu ni. Sebab kita nak clear keadaan saya beritahu satu-satu fitnah dia. Itu yang buat saya makin lama kita tekan, makin saya mengalami tekanan. Lepas tu dia tetap juga tak apa ni, dia buat report polis. Dia buat report polis, backup polis. Saya pun buat report juga. Kalau kes jalan, kes maknanya polis pun akan ambil tindakan, tapi benda tu semua tak berlaku. Tak berlaku. Saya sebenarnya dah mengalami tekanan tu sampai saya sebenarnya belajar. Saya at least saya punya aim sampai degree. Tapi disebabkan ni saya sebenarnya last sem. Belajar di mana? Cosmopoint dulu. Saya target degree. Lepas tu saya dapat diploma, saya nak ambil dekat UiTM degree. Tapi sebab masalah ni last sem saya. Bila benda ni jadi, saya mengalami depresi teruk. Tuduhan, fitnahan apa ni semua kan, bunuh apa semua ni. Saya mengalami depresi teruk. Apa yang lecture ajar saya tak boleh masuk. Jadi saya terus drop, tak boleh buat apa. Hidup saya hancur. Orang yang senang-senangnya ni hidup dia bebas, tengoklah apa yang dia capai, apa yang dia buat. Saya bukan nak jealous apa yang dia ni, tapi setiap orang, saya cakap betul terang, dekat bilik ni semua ada maruah, termasuk saya. Maruah saya dipijak-pijak sampai saya mengalami depresi. Sampai satu tahap saya sebenarnya kan cik beritahu dalam ni sampai 15 tahun. Saya sebenarnya terserempak dia dengan jantan lain dalam masa dia dengan suami dia sekarang ni dah beberapa kali. Tapi masa tu saya malah ambil putih. Cuma saya datang, saya tegur dia. Saya cakap, saya duduk sebelah lelaki tu kat kedai makan roti. Kau boyfriend dia ke? Tak. Lepas tu dia sound saya, kau sibuk apa hal? Dia ni, saya relax lagi. Lepas tu saya jumpa dia orang dekat Loyat, dekat Malik. Saya cakap Malik tu, hari tu aku jumpa dia keluar dengan lelaki lain. Tu terpulang lah. Saya tak kisah. Lepas tu 2016, kalau cik tengok, saya ada pakai account, second account, sub account saya kepada main account saya. Nama dia, gambar dia. Tapi dia nafikan lah. Tapi saya tahulah, encik pernah jumpa dia tak bertudung tak? Siapa sini pernah jumpa dia tak bertudung? Tak. Saya pernah, saya tahu. Jadi gambar tu, warna kesukaan apa, parut apa, saya tahu. Saya nampak dekat gambar tu. Gambar tu saya jumpa dalam 2012, 2013 dalam web blog Mazir Blogspot. Lepas tu blog tu tutup. Saya cakap ini dia ni. Saya buka, saya besarkan gambar tu, saya tahu. Saya dengan dia 5 tahun, jadi saya tahulah rambut dia macam mana. Semua kening apa semua. Kalau dia nak nafikan pun tak apa. Masa umur dia 2006-2007 pun dia ada masuk satu aplikasi lagi, Bado. Bado ni tempat cari pasangan sosial lah. Itu pun dia tak ngaku kat umur dia 27. Masa tu dia tak pakai tudung lagi. Tapi masih saya jumpa dia 2016 tu yang saya buat second account tu, atas nama dia, atas muka dia, pasal apa? Untuk saya jot down point yang saya jumpa dia pada 2016. Masa tu saya ingat dia saya jumpa dia dengan lelaki lain kat McDonald Nirwana, Taman Nirwana. Saya tak tahu dia dah kahwin dengan Malik tu. Saya tak tahu. Dia sebagai isteri orang keluar dengan jantan lain. Saya standby saja dekat luar tu. Saya duduk makan McDonald dekat luar tu sampai 45 minit. Saya tak kisah pun dia. Masa tu sebab saya tak depresi saya ingat dah hilang. Saya ingat depresi saya dah hilang. Saya lalu, tapi dia terkejut, tengok saya, dia terkejut macam nampak hantu. Orang kalau tak buat salah, dia tak perlu takut. Saya tak perlu takut pun. Ni semua nak bawa khidmat mahkamah, saya kata orang, encik nilailah sendiri. Nanti panggil dia jumpa saya, encik tengok. Tapi terpulang, itu encik punya klien, encik tetap nak backup saja. Tapi encik nilaikan. Lepas tu encik nasihat nak guaman encik, nak teruskan ke ataupun nak settlekan luar mahkamah. Itu saja. Tapi saya cakap terus terang, kenapa kan dalam encik punya komen lepas encik blog saya tu, saya kena entah, saya tengok, saya baca ni ada banyak yang tak betul. Saya cakap terus terang. Lepas ni kita point satu-satu lah. Kita point satu-satu lepas ni, yang mana betul, yang mana tak betul. Ini saya kira fitnah, masuk dalam fitnah. Ada yang saya nampak. Cuma kalau kita dapat selesaikan cara baik, kita selesaikan cara baik. Saya cakap terus terang. Tak ada masalah. Sebab kita, itulah tujuan dia. Sebab saya nak jumpa, kita nak clearkan mana yang keruh. Sebab saya dah menderita sampai saya nak bunuh diri. Saya cakap terus terang. Saya tak boleh tidur apa semua. Saya ambil ubat tidur pun tak berkesan. Kalau ubat tidur saya ni, kalau saya bagi seorang sebiji, korang akan jaga 2 hari kemudian. Tapi saya sudah ambil sepapan dengan ubat penenang, sepapan ubat tidur sepapan, saya tak ada apa-apa. Sampai saya terpaksa emergency pergi doktor balik. Doktor upgrade saya punya ubat. Doktor nak kasih saya kaunseling lain. Saya cakap kaunseling ni tak jalan dah. Dia orang nak bagi terapi untuk saya pula.
terapi. Sebab bila minda saya yang depresi ni sakit, dia akan memujuk saya untuk membunuh diri. Saya cakap terus terang, saya 2 kali baru ni lah pasal sebab apa saya mesej diorang ni, saya kontak balik setelah bertahun-tahun sebab depresi saya datang balik sangat teruk. Dia memujuk diri saya untuk bunuh diri balik. Sampai dalam mimpi saya tak dapat tidur, paling setengah jam 1 jam saya akan meracau sampai saya tendang dinding, tendang apa, saya dah terlampau tu sampai saya tak boleh tu. Bila sampai dah berbulan macam tu sampai ni, saya terpaksa jumpa doktor balik. Sebab itu masa tu saya mesej dia orang balik. Saya mesej, saya tuntut mereka buktikan apa yang mereka fitnah. Buktikan apa yang mereka fitnah. Kalau Encik baca surat yang hantar tu, saya minta buktikan apa yang mereka fitnah. Sebab apa? Mereka ni, saya cakap tu terang, mereka fitnah orang, mereka tak rasa. Kenapa saya bagi sikit, saya bagi balik kat diorang. Sebab diorang lepas tu terus diorang melantun terus appoint lawyer. Sebab diorang pun ada rasa ada maruah. Macam tu juga saya. Saya just nak tanya. Okey, bila mana start contact dia, adakah sebab bila kat belakang tu terjun dulu ke atau macam mana? Tak, sebab saya dah tak boleh kontrol ni. Saya sebelum masa tu lah, saya dah pasang ruqyah apa semua, dah makan ubat sampai terlalu banyak pun tak boleh jalan juga. Saya jumpa doktor apa tu, saya tak boleh tahan benda. Jadi bila dia macam tayar ni lah, kita punya otak ni bila dah depress teruk sangat, dia macam angin terlampau overflow, dia akan boom. Bila boom tu maknanya saya dah tak cerita banyak dah, saya dah ni. Yang ini bukan saya terjun, sebab masa saya buat kerja untuk potong pokok, dia masih COVID baru-baru kan saya dapat tu, selepas saya dapat mesej tu lah, masa saya dapat mesej daripada pihak ni lah, saya punya minda dah minda yang sakit tu dah. Orang ni macam kalau orang biasa cakap, bila cikgu mengajar kita, minda kita fokus tempat lain. Masa saya kerja tu, saya dah minda kita dah pergi kat tempat yang masalah kita tu balik. Minda saya depresi tu, saya tahu-tahu saya dah jatuh je. Kepala saya belah, tulang ni dah retak ni, ke dalam dah ni koyak. Saya pagar sikit lagi saya nak tercacat mati. Kalau Tuhan masih sayangkan saya lagi, dia pelihara saya punya minda lagi untuk saya dah hadir hari ni. Mungkin untuk hadir ke mahkamah juga. Saya ingat segalanya. Doktor pun pelik, fast recover. Dia 5 hari saya dekat hospital sedang tu. Kalau dia nak tambah, dia tengok saya fast recover. Cuma nasib baik sajalah. Tapi itulah saya sebenarnya saya buat macam ni sebab saya nak tengok diorang pun ada maruah. Tahu pun diorang ada maruah, habis dia tak fikir saya ada maruah. Sampai diorang buat saya depresi teruk ni. Saya cakap terang, ubat kalau nak report doktor, saya boleh pergi hospital, saya akan minta doktor pakar untuk ni lah. Sebab saya lagi satu, fitnah dia ni makin berterusan. Setiap kali saya cuba teruskan, makin berterusan. Seperti mana yang Cik terangkan kat dalam ni lah. Saya cakap, ini apa mengarut ni? Kata saya aim dia punya anak dia punya sekolah lah, apa kerja dah. Saya ganggu rumah tangga dia lah. Tak, saya tak ganggu rumah tangga. Saya fitnah bapak dia, tak. Bapak dia memang belesaka, memang kaki perempuan. Ini kenyataan daripada dia dengan family dia sendiri. Tak percaya cakap saya, pergilah cek dekat mahkamah syariah, cerai, rujuk dan cerai. Berapa banyak bapak dia kahwin lain, bapak dia ni broken home, bapak dia selalu tak ada kat rumah. Jadi dia ni jadi liar. Saya yang jaga dia masih dulu sampai ni. Bila dia kat UiTM, dia ni muka dia innocent, muka dia senang dimanipulate. Kalau cik tengok semua, senang orang nampak, orang boleh ni lah. Jadi si Malik ni lah orang yang memanipulate dia sampai mempengaruhi dia untuk ni saya. Dulu saya ada baca mesej Malik dengan ni, rancangan dia dah berjaya, lepas ni tak ada siapa akan ganggu hubungan dengan kita, dia kata. Masih dia ni, dia tuduh dia macam-macam. Saya nak cakap tak ni, tapi yang paling point saya tu sampai fitnah pukul, bunuh apa semua. Pukul daripada mulut bapak dia, mulut mak dia sendiri keluar. Saya berjumpa. Jadi saya tengok, saya sebenarnya panas bila baca ni semalam petang. Saya panas sebab apa? Bila saya dah kena block, saya jadi defenseless. Lepas tu baru saya kena bash. Kita tak dapat ni, bila saya baca, saya tak boleh nak respon. Nak hantar surat tu ni apa semua tu. Ini banyak ni, saya kalau saya baca satu-satu ni
banyak yang salah ni, saya cakap terus terang, jujur saya cakap. Okey. Alright. Cik Firdaus nak cakap lagi ke atau saya masuk dulu? Masuklah saya dengar. Okey. Okey, macam tu. Cik Firdaus kena faham kedudukan saya sebagai peguam, ya. Okey. So pertama sekali saya adalah peguam selain daripada kes Amira ni, saya banyak kendalikan satu kes stalker. Okey, stalker. Stalker ya. Okey, saya tahu. Okey. Kedua, isu-isu yang berkaitan dengan ni lah masalah perempuan. Sebab saya pun perempuan. Dan another lady ni, perempuan lain ni selesa nak cerita kat saya. Kalau dia jumpa peguam lelaki, cerita pun tak faham. Yalah, dia jantina tak sama, betul tak? Betul. So kes-kes macam sexual harassment ke orang selalu jumpa saya. Okey. Jadi saya ni memang akan ada satu mood. Mood maknanya satu sifat saya suka protect orang. Ya? Saya faham je lah. Okay. Jadi dalam keadaan tu bila kita bercakap dengan Amira ni, dia ada hantar polis report. Okey. Dan berkenaan kata tak ganggu anak tu semua, kata fakta tu tak betul. Okey. Cik Firdaus kena faham, saya ni tak tahu cerita Cik Firdaus dan Amira daripada awal. Okay. Begitulah juga dengan segala file yang dirujuk kepada saya. Apa klien datang, klien cerita, itu dia. Okey. Tugas kita peguam, kalau saya wakili Amira, saya dah dengar cerita dia, tapi dia kena datang dengan bukti. Okey? Datang dengan bukti, kemudian ke sana, dia pun ada lawyer dia, datang dengan bukti. Macam kes yang DS Najib hari ni nak putuskan lah. Kerajaan kata DS Najib rasuah. DS Najib kata, tak ada. Kerajaan kata ni bukti-bukti DS Najib rasuah. Dia dengan Tan Sri Syafiee semua kata, tak ada. Jadi, kerajaan punya bukti yang ni, DS Najib punya bukti yang ini. Okey? So, kita bawa pergi mahkamah. Mahkamah nak dengar siapa? Nak dengar yang kerajaan punya ke yang DS Najib punya? Okey, dua-dua pun bawa saksi. Macam itulah semua kes yang ada kat Malaysia memang macam tu. Jadi dia pun datang, dia pun tunjuk polis report. Sebagai seorang pengamal undang-undang, saya beranggapan sebab bawah kanun keseksaan kata polis report tidak boleh polis report palsu. Kalau palsu, you akan didenda atau dipenjarakan. Okey, ini. Alright. So, dalam report tu memang ada pasal isu YouTube, kata anak dia, video sekolah anak dia semua. Itu report dia. Okey, saya tak ada dekat tempat kejadian, betul tak? Saya pun baru kenal je diorang di tahun ni. Macam tu juga Cik Firdaus tahun ni baru kita kenal, baru kumpul. Okey. Jadi orang datang cerita kat kita, okey, ada bukti semua, ada polis report. Jadi polis report ni saya percayalah. Okey. Melainkan kalau dibawa ke mahkamah, okey, dipertikaikan polis report ni. Dalam keadaan tu, lepas dah dengar cerita dia semua, okey, kena faham kita peguam. Kita bukan spy. Okey? Saya apa-apa pun saya akan tanya dengan klien saya, ada nama, ada alamat, ada nombor telefon tak? Baru saya teruskan. Melebihi daripada itu, saya tak buat. Okey, bukan masalah saya. Sebab kita lawyer ni, kalau kita tuntut kat mahkamah pun, kita dah kata, okey, mahkamah putuskan orang kena bayar hutang. Okey, dah ada satu penghakiman ni. Dia nak bayar, dia tak bayar, bukan kita pergi ketuk rumah dia yang cakap kau bayar. Itu semua kerja bukan kerja kita. Okey, kita hanya bawa kes ke mahkamah sahaja. Isu dia, klien yang kena bagi butiran kat kita. Apa sahaja yang dibagi nombor telefon kat saya, itu sahaja yang saya dapat. Okey. So, sekarang ni macam tadilah Cik Firdaus pun kata saya ni gentleman. Okey. Sebagai gentleman, saya pun rasa Cik Firdaus pun tahu kita kebanyakan kat sini perempuan. Okey. Bila kita hantar, kenapa saya hantar secara WhatsApp? Okey. Pertama, saya tak nak kita bawa pergi mahkamah tiba-tiba, okey, contoh saya hantar pos berdaftar, Cik Firdaus tak dapat pun. Okey. Ini bukan pos berdaftar, tak ada pos berdaftar. Kita hantar semua cara. Jadi saya tak pernah dapat ada acknowledge daripada saya, tak ada. Tak ada. Okey. Tapi bukan maksud kita tak hantar. Yalah, tapi tak ada acknowledge daripada saya pun. Punyalah saya nak bagi tahu Cik Firdaus ni yang kita nak mulakan tindakan saya hantar pos. Kita minta hantar WhatsApp. Kita hantar sebab saya tak nak nanti tiba-tiba tak tahu, tiba-tiba ada penghakiman masuk, kenapa kena bayar banyak ni, faham tak? So saya tak nak. Jadi saya kata biar kita bagi dia tahu, kita nak dengar cerita dia pula. Okey. Lepas tu kita hantar secara WhatsApp. Cik Firdaus pun dapat kan? Okey. So sekarang kita dengar. Tapi Cik Firdaus hantar banyak. Memang. Lepas tu tuduh saya pula. Saya ni tak tahu menahu. Okey, cuba Cik Firdaus letak. Yalah, sebab apa? Sebab Cik dah mengatakan Cik mewakili dia. Jadi saya tak perlu hantar dekat dia lagi. Sebab jika saya hantar dekat dia, pihak lawyer dia akan mengatakan saya akan mengugut lagi. Itu saya tak mau. Itu saya terus berurusan dengan pihak lawyer. Itulah sebab dia. Okey. Cuba bayangkan Cik Firdaus tadi cerita kita buat kerja hukum semua dia kan.
tiba-tiba orang hentam-hentam. Kita tak ada kerja ni. Macam saya lah. Saya dengan tim saya pun ada kerja. Kejap-kejap Cik Firdaus hantar. Kejap-kejap hantar. Saya tahu Cik Firdaus marah. Sebab bila kita tak reply, Cik Firdaus datang dengan tuduhan. Maknanya macam kata, oh kita ambil data peribadi lah. Itu lah. Apalah. Ya macam ni. Tu saya, dalam tu kita dah jawab. Kita kata, you ada hak. Kita tak nafi. Hak you tau. Betul. Okay, Cik Firdaus nak pergi bantu orang Waman ke, bangsa ke. Saya, even if lepas kita dah bincang ni, Cik Firdaus rasa tak happy dengan saya, nak jumpa tak apa. Cuma, saya tak nak Cik Firdaus rasa sebab tadi PA saya kata Cik Firdaus ada ubat semua benda. Betul. Dan saya rasa tak best kalau kita tak jumpa. Sebab saya nak bantu benda ni. Betul lah. Okay? Alright? So dalam keadaan tu, bila saya merasakan seperti satu serangan, hantar. Okey, dia orang pun kata ni ada hantar. Saya kata nanti sekarang kalau kita reply, bergaduh nanti, Cik Firdaus semua marah. Dan kat sana bila dah jumpa ni baru saya tahu nasib baik kita tak reply juga. Jadi Cik Firdaus bengang takut jalan ke jatuh ke apa jadi, betul tak? So dalam keadaan tu kita kata kita tak nak gaduh dengan orang. Tu kita kata apa, Cik Firdaus boleh diwakili. Cari peguam, reply. Okey. Tapi kalau Cik Firdaus kata tak ada duit, ada je kes yang ada side kita dia sendiri yang tulis. Ya, tak apa. Saya pun saya akan tengok, saya akan tulis. Sebab apa? Bila kes berjalan tu baru saya akan minta bantuan government lah. Tapi itu pun saya cakap terang je. Bila kes berjalan. Sekarang ni saya reply dulu. So seterusnya, okey, kalau Cik Firdaus marah tentang tulisan saya dekat Facebook, ni saya cakap ni dengan video, saya minta maaf, okey? Saya minta maaf, tapi Cik Firdaus kena tahu, Cik Firdaus pun tengok profil saya, orang kenal saya. Saya tahu. Saya masuk TV, saya masuk radio, saya pergi dekat jabatan kerajaan, orang kenal saya. Tiba-tiba saya terkejut baca mesej yang Cik Firdaus buat tuduhan ke saya ni. Lepas tu ada orang bagi reaksi terkejut. Yang orang tengok, yang betul-betul ni, saya memang bantu tanya dia orang berapa banyak file kita orang buka, free je tau. Sebab nak tolong perempuan kena dera semua benda. Orang rasa macam, Zawitan ni okey loh, ya okey. Tiba-tiba kan ada satu orang cerita macam, oh dia ni jahat, dia ni pergi ambil data peribadi, dia ni macam ni. Saya tak boleh nak explain diri saya. Dan rupa-rupanya bila kita check, gambar saya dengan partner saya tau. Partner saya tu tak tahu yang handle file ni. Saya tahu lagi seorang yang akak tau. Gitar tu Cina tu. Lepas tu dia punya nama kot. Rupanya dah ditinggalkan 2 hari. Kalau Cik Firdaus follow saya daripada awal, saya dapat file Amira ni. Mana-mana file orang saya takkan cerita. Sebab itu antara saya dengan klien. Dengan ada side. Lepas tu tiba-tiba saya dapat Cik Firdaus cerita panjang-panjang gitu, terkejutlah saya. Lepas tu saya screenshot, saya hantar kat Amira. Saya kata, dah kenapa pula saya kena ni? Cik Firdaus tak datang jumpa saya lagi. Lepas tu saya dituduh-tuduh begitu. Amira kata tak apa, pun nak tulis atas kebenaran dia. Okey. So saya rasa apa sahaja tindakan Cik Firdaus ni macam tak fair lah dekat saya. Dalam keadaan tu saya nak explain. Dan explanation saya of course pada fahaman saya lah. Dengan ikut yang berpandukan Nur Amira bagilah. So, berpandukan Nur Amira bagi, berpandukan WhatsApp, berpandukan semua. Sebab saya tengok juga Cik Firdaus sendiri yang tulis dalam tu dah 15 tahun. Dia pun kata 15 tahun perkara ni. Okay, so that one is confirm. Pasal anak tu seperti mana dalam laporan polis yang dia cakap pasal anak. Saya memang tak ada tulis fakta, saya tak ada apa-apa. WhatsApp memang. Tapi dalam ni ada dalam WhatsApp, dalam apa Facebook punya update, puannya Facebook update. Bagi saya ni satu kesalahan ni. Tapi satu tuduhan lah, fitnah tu lagi daripada dia. Sebab, kenapa saya buat macam tu? Sebab saya nak kena menjelaskan apabila orang baca, orang dah rasa saya ni macam peguam jahat. So saya rasa hari ni lepas kita ada meeting sama ni, saya akan update yang kita dah settle. Okey? Saya akan kata dah jangan, sebab saya tak nak follower saya ganggu, bukan pasal saya nak dia orang bully ke tidak, tapi saya kena explain kat orang sebab Cik Firdaus punya tulisan tu orang rasa saya jahat kan. Saya pun rasa bila dia buat fitnah ni, orang saya punya maruah pun tercalak memang teruk. Sama juga kita ada maruah semua. Lepas tu bila tadi saya dengar kan, tapi saya tak nak potong Cik Firdaus cakap. Cik Firdaus kata kita semua ada maruah. Saya ada maruah. Orang kenal saya. Cik Firdaus tulis macam tu, cuma duduk kat tempat saya. Betul lah. Rasa macam mana? Saya dah alami dulu. Masa depan saya hancur. Sekarang saya tak ada apa. Sebab akibat perbuatan fitnah itu. Cik Firdaus rasa Amira buat. Cik Firdaus rasa. Sekarang ni saya rasa Cik Firdaus buat. Sebab sebab Cik mewakili dia. Saya tak boleh, bila Cik ni saya tak boleh hentam dia. Nanti timbul lagi satu fitnah ugutan kata saya ugut. Sebab apa? Dalam undang-undang ni ayat
kalau saya terkentut dekat sini pun, kalau peguam yang menentang kita, dia kata kamu cuba sebarkan toksin untuk racun kami. Lepas tu contohlah, kalau saya kata Allahu Akbar, saya takbir. Kalau kita dengan lawyer lawan kata kamu teroris. Contoh macam tu. Saya kata dengan pihak lawan ni kita tak boleh nak ni. Mereka akan spin selagi boleh. Itulah dia punya konsep. Spin selagi boleh. Itu pasal Nur Amira ni saya tengok dia banyak sangat spin. Itu pasal sebelum saya nak reply semua, saya minta saya berjumpa dengan penama-penama sini seorang-seorang. Macam contoh korang ada, dia ada. Tak perlu takut sebab korang semua berperisaikan undang-undang. Saya kalau nak langgar undang-undang, saya cakap terang, saya tak cerita banyak punya. Saya pergi jumpa jantan tu, saya bagi dia sampai separuh mati. Ini saya bagi keterangan Saya bagi keterangan bukan ugutan. Dan saya cakap terang sini jangan pula spin kata saya bagi ugutan. Saya tak cerita banyak, saya dapat maklumat dia semua hari tu dulu lagi lah. Saya pergi settlekan dia tapi tak matilah. Kalau mati nanti saya kena hukum gantung. Saya tak perlu pakai senjata. Saya bagi dia cukup, dah settle, saya dah puas hati. Tapi saya cakap terang, aku tak puas hati dengan kau, aku nak one by one dengan kau. Sebab aku saya tak main pukul dia. Sebab saya tak nak ketepikan undang-undang. Saya cakap terang, kalau lepas ni saya berjumpa pun, saya akan cakap dengan dia, aku nak one by one dengan kau. Sebab engkau puaskan hati engkau dengan mengganggu hubungan orang lain, merosakkan hubungan orang lain. Lepas tu engkau pengaruhi dia pula untuk memfitnah aku sampai kehidupan aku jahanam. Saya nak ucap terima kasih banyak sebab datang ni maknanya tak ada datang dengan senjata. Betul. Saya faham sebab saya masih berfikiran waras melandaskan undang-undang. Sebab apa? Saya cakap dengan doktor saya pakar yang ni, saya cakap saya nak selesai kan. Ni macam puan kata bahawa ingat agama lah apa semua kan. Saya orang roh pun tak akan tenteram lah. Apa cakap kalau setiap orang ingat agama, doktor, sekretari takkan wujud, lawyer, jenayah, hakim apa semua takkan wujud. Sebab orang cakap ini ingat Tuhan. Benda-benda tu semua jawatan profesional macam ni dah tak wujud dah. Tak pernah wujud. Sebab tu bukan senang, cakap memang senang, tapi orang yang menerima dia. Kita setiap manusia ada kelemahan dia. Tapi dekat sini saya punya kelemahan, selagi saya tak dapat bersihkan nama saya, selagi tu saya menderita sampai saya mati. Cakap betul. Saya punya sampai bila yang saya second attack tu yang datang penduduk baru-baru ni, sampai saya mesej dia balik untuk lepaskan saya punya pressure. Apa orang cakap, sampai saya mimpi kena kejar, kena bunuh dengan orang berkali-kali. Saya macam orang roh kena seksa. Bangun saya tak boleh tidur. Sampai orang cakap, lepas tu dalam mimpi cakap, kau larilah daripada masalah kau berkali-kali, beratus-ratus tahun pun kau akan tetap macam ni juga. Benda tu akan berulang dalam minda kita. Dari situ saya cakap, lebih baik saya mati melawan daripada mati bunuh diri. Tu pasal saya sanggup datang sini apa semua. Apa nak jadi, masuk ke mahkamah ke apa ke, saya tak kisah. Itu semua saya tak, nothing bagi saya. Nothing. Saya dah tak ada makna lah. Satu perbincangan ni akan bermakna kalau kita ada penyelesaian. Betul. So, kita nak tengok solution. Okey, pertama sekali, solution kita ni lah. Macam ni gambaran yang Cik Firdaus bagi bila tangkap gambar office kita tu macam betul saya cakap. I'm watching you. Tapi tak ada saya cakap itu. Saya cuma pra-visit. Pra-visit saya terus mana saya akan datang. Betul. Saya datang ni bukannya saya datang secara pecah ke apa, tak ada. Lepas saya dah jumpa Cik Firdaus ni baru saya tahu sebab ni kita tak kenal kan. Okey. So dalam keadaan tu, sebab tu kita rasa bimbang. Sebab dia macam ni tahu, Cik Firdaus kena faham. Saya ni ketua, ni semua anak-anak buah saya. Ni semua anak buah saya. Bila pagi-pagi saya dapat call, saya fikir, diorang dengan panik-paniknya. Saya rasa ketua, aku kat rumah, takkan aku nak chicken out duduk kat rumah, betul tak? Aku ni maknanya kena datang, nak settle. Saya ada beberapa perkara nak settlekan. Sekejap lagi pun saya ada hal lagi. Okay? Sebab saya rasa sebagai ketua, kalau kita tak settlekan, tak best lah untuk anak buah saya. Betul tak? Diorang berjuang untuk saya. Fakar yang ni, yang ketua chicken out kat rumah. Tak seronok lah. Kata kita jumpa. Di dalam keadaan tu, yang saya tengok gambar tu, itulah solutionnya adalah macam ni. Saya faham Cik Firdaus kata dah tak boleh kontak Amira terus, betul, melalui kami. Tapi dia macam ni, tak perlu buat kita merasakan macam kita kena tau, kita kena buru. Saya rasa tak seronok. Sebab awal-awal lagi saya cakap saya nak berjumpa. Sebab dalam mesej saya dapat surat tu, sebab sebelum apa-apa saya reply pun,
saya perlu jumpa dan jelaskan. Dan permintaan saya sebelum saya reply ni, saya nak jumpa dengan anak government dia. Saya nak beritahu, nak tengok macam mana diorang tergagap walaupun diorang rasa diorang dilindungi oleh diorang punya peguam. Okay. Dia rasa saya selepas saya dah setiap apa yang Cik Firdaus hantar pada kami screenshot hantar pada dia. Sebab itu duty. Okay, so betul. WhatsApp hantar. Jadi saya tanya apa langkah seterusnya. Saya kata okay, sekarang dia jawab macam ni. So kalau you rasa diganggu, nak tak buat proceeding, kacau ganggu ke apa ke, maknanya injunction ke apa. Setakat hari ni kami tak terima apa-apa arahan lanjut So maknanya dia tak kata bawa ke mahkamah. Dia tak kata. Okay, mungkin disebabkan benda ni bila Cik Firdaus dengan kita pula dia rasa dah okey lah, tak ada apa. Okay, so dalam keadaan tu saya akan bagi tahu request Cik Firdaus untuk jumpa. Ni saya bagi, tapi dia nak ke tak nak, macam anak gua, saya tak boleh paksa, tak boleh nak tarik dia. Okay, sebab kita pun orang besar, betul tak? Boleh dah dewasa dah semua. Kalau kita nak paksa orang, kalau tak nak makan kita masuk ke dalam mulut, dah masuk kan, dia tak nak punya, kita tak boleh buat apa. Jadi sekarang saya akan bagi tahu permintaan Cik Firdaus nak jumpa. Tapi okay, saya dapat merasakan mungkin dia orang tak nak. Ni betul, saya pun tahu sebab apa. Dia orang awal-awal lagi memfitnah saya sebab orang yang bersalah dia takkan berani nak berjumpa. Jadi kalau dia nak, dia rasa dekat situ lagi dah boleh menimbulkan keraguan. Nak sabar. Tak apa, saya tengok dulu. Saya baca. Kita cakap. Okay. So dalam keadaan tu, okay, saya baca dulu. Baca. Okay. So dalam keadaan tu saya hanya boleh request. Okay, salah ke betul ke? Okay, kita tak boleh, kita tak tahu. Kod yang putuskan, betul tak? Sebab dia kau akan minta mana lagi bukti, betul tak? Okay, so dalam keadaan ni mungkin diorang ni pun nak mengelakkan bergaduh. Saya pun tak tahu, saya tak pastilah. So dalam keadaan ni tiada arahan lanjut tau. Sebab tadi perkataan Cik Firdaus kata nanti jumpa kat mahkamah, nanti jumpa. Bila dia tak bagi arahan lanjut, maknanya takkan jumpa kat mahkamah. Okay, faham Saya faham. Okay. Alright, sekejap saya baca Siapa kawan ni? Saya buat masa ni saya kena hide dekat ni dah. Sebab apa, saya tak nak pihak lawan memanipulasi lepas tu mengkontak dia orang untuk pujuk untuk tidak beri kerjasama sebelum ni. Sebab orang nak selamatkan diri, macam-macam perkara dia orang buat. Tak apa, saya faham. Tak apa. Okey, so dalam keadaan tu, alright. Jadi kalau macam ni antara kita ni, kalau anda katalah benda ni tak masuk ke mahkamah sebab anak guam ni tak cakap. Okey, saya boleh cuba bantu satu ni gangguan saya cakap dengan Amira, boleh tak kita sit down? Kalau tak sit down, okey, so macam mana? Kalau tak sit down, saya akan jumpa dia lah. Saya cakap terang. Kalau lepas tu dia nak cas ugut ke apa ke untuk proses mahkamah, saya pun tak takut lah. Macam mana saya cakap, saya akan kumpulkan apa semua. Saya terpaksa lah, macam saya cakap lah. Kalau tak nak libatkan peguam, jadi kalau peguam yang ni lah bagian cik, tak perlu nak bagi komen sebab itu antara urusan saya dengan dia dah. Sebab apa? Sebab sebelum ni cik yang kata mewakili dia. Sekarang ni kalau dia tak nak ni, saya nak settle dengan dia orang, saya akan cari dia orang. Itu antara saya dengan dia. Dia orang nak buat report polis, saya akan buat report polis, saya tunjuk benda-benda bukti apa saya. Dia nak upah lawyer lain ke apa ke, polis nak ambil tindakan ke kalau ikut sewajarnya. Kalau ikutkan sewajarnya, polis dah lama ambil tindakan dekat saya. Tapi sekarang ni dalam keadaan tu katalah dia tak nak, cik nak berurusan sendiri dengan dia. Ada kemungkinan mungkin lepas cik berurusan dengan dia akan patah balik kat kita. Jangan muka saya lagi. Mungkin. Okey. Tapi dalam katalah situasi ni terjadi, seperti mana gentleman yang Cik Firdaus ni, okey. Saya hope kita kalau nak settle kan, janganlah kita bergaduh-gaduh, marah-marah, hantar mesej ke apa. Tak ada, sebab sekarang ni saya dah clear. Sebab saya tak tahu, sebab saya tak kenal cik, saya tak kenal, tiba-tiba datang. Macam kita ada timeline live kita kan. Kita tak pernah ganggu orang. So, saya pun tak pernah kenal, tak pernah jumpa orang semua, tiba-tiba ada masuk. Saya ni jenis introvert. Saya tak ganggu hidup orang. Saya duduk dalam gua saya sendiri saja. Lepas saya tak pernah ganggu orang. Dia pun dulu masa saya nak berkenalan, kawan saya yang kenalkan dia, saya tanya dia balik, kau ni, saya respect orang. Saya tanya, kau ni ada pasangan, ada boyfriend orang lain ke? Dia kata tak ada. Dia nampak respon saya. Lepas tu macam biasalah bila kes ni, orang takkan mengaku kalau dia curang ke apa, kita tanya dia elok, tak ada. Tapi saya gunakan apa yang saya ada, ilmu yang saya ada ni,
bukan ilmu lah, apa maklumat-maklumat saya kumpul, dapat tahu apa semua budak-budak student dia semua cerita dengan saya, senior dia apa semua cerita lah betul. Memang dia menjalin hubungan dengan mamat. Tapi bila kita tanya, tak mengaku. Saya layankan dia punya drama. Bulan 2 tahun, saya ingat lagi, bulan 2 tahun baru Cina 2016. Saya ada motor je dulu. Saya ambil dia dekat ni, dia balik cuti. Saya ambil dia dekat Pulau Raya, dia menangis dekat belakang saya ni. Tak tahulah rindu sangat ke apa kan. Dia menangis sampai keluar ingus. Saya pun tak tahu, saya bawa. Tapi bulan 5 dia balik cuti tengah sem, tiba-tiba mood dia berubah. Langsung. Orang kita tanya takkan mengaku. Jadi saya guna idea saya layan je dia punya drama. Bila dapat, saya dapatlah Malik ni, Abdul Malik ni post ni dengan aku dalam telefon. Sebab saya tak introduce dia dulu siapa saya. Lepas tu dia mengaku, okey, lepas tu baru saya introduce saya siapa. Kalau dia kata ikut tuduhan mengganggu ni, saya yang dulu kena tuduh, saya yang dulu diganggu, saya dulu yang difitnah dan berterusan sampai hari ni lah. Yang Cik Nur Zabita upload dalam Facebook ni, saya rasa saya pun rasa tercemar agak ni sebagai tuduhan fitnah juga ni. Tapi memandangkan Cik kata Cik dapat daripada klien, maknanya klien saya membuat lagi satu tuduhan fitnah. Macam saya cakap, manusia dia nak menutup kesalahan, secara tak sedar dia akan buat lagi satu kesalahan demi kesalahan, sebab dia nak melindungi kesalahan dia tak sedar tu. Tapi saya, orang yang macam saya, kalau Encik berfikiran waras, tapi sebab Encik mesti berpihak kepada dia sebab dia punya Encik punya klien. Encik pun nampak sebenarnya, tapi Encik tak boleh buat apa. Itu Encik punya klien, apa-apa mesti Encik pick up Encik punya klien. Saya nampak dia buat report polis apa. Kalau betul, polis dah panggil saya dah. Kalau polis nampak report ni betul-betul nampak macam gangguan, polis dia bijak, dia akan tanya beberapa soalan yang menimbulkan keraguan dengan nasabah. Jadi kalau itu dia pun malah lain, dia kata kamu appoint lawyer lah. Tu sebab dia appoint lawyer. Jadi bila dia appoint lawyer pun dengan saya pun saya bawa bercerita. Saya kalau polis panggil saya dengan dulu sampai boleh polis sentul kata gangguan. Saya cakap gangguan apa? Siapa yang kena ganggu? Orang sana ganggu tuduh fitnah. Lepas cerita polis tu pun dah jelas. Berapa banyak report dia orang buat. Saya pun buat kawan report. Tapi tak boleh nak tahu sebab apa? Tu tuduhan fitnah. Sebab kalau logical dia dalam apa? Dalam psikologi ni, kita akan nampak normally perempuan ni sebagai mangsa. Saya cakap jujur, saya cakap terang lah, saya bukan nak diskriminasi apa kan. Perempuan mudah nampakkan dia jadi mangsa. Terutama Nur Amirah ni, muka dia soft ni. Saya pun salah seorang mangsa dia. Saya terpedaya. Konon takkanlah apalah apa semua. Saya dengar janji dia. Okey, saya percaya. Tiba-tiba saya kena macam ni. Bila dia kantoi, dia fitnah saya kau. Sebab dia minda dia dipengaruhi oleh seseorang. Siapa seseorang itu ni? Abdul Malik bin Abdullah ni lah yang memanipulasi minda dia ni. Itu saya cakap. Kalau rasa kes saya ni nanti lepas bawa berjumpa ni, rasanya saya ada perbincangan sama ada nak proceed ke mahkamah pun ataupun tidak. Saya memang tak kisah. Saya dah cakap dengan doktor saya, lebih baik saya mati melawan daripada mati bunuh diri. Itu je. Saya punya ni. Kalau puan reject ke apa ke, dia tak nak berjumpa ke, saya akan cari dia. Untuk selesaikan secara macam ni. Tak kira dia panggil polis ke, dia sampai pernah panggil gangster pukimakkan saya. Itu maruah lelaki. Contoh kalau saya katakan kepada puan, ya Allah, kita itu emak suci kita lain daripada dia panggil dia dekat food court, dia pukimak, dia panggil gangster pukimakkan saya. Saya cakap ni belakang tu polis, habis saya malam kecoh-kecoh. Saya sabar. Encik ada baca tak SMS saya hantar dekat dia? SMS tu ada kat dalam ni, tapi saya tengah rekod ni tak boleh. WhatsApp yang saya hantar tu, saya cakap saya nak berjumpa. Kalau dia nak berbaik berdamai, saya boleh berbaik berdamai. Saya nak bersih, saya pun nak maruah bersihkan. Saya ada maruah, tapi bila benda macam ni, saya depresi. Saya depresi, tak ada berkait masalah lain. Cuma masalah saya itu je. Kau dalam kepala otak saya berulang benda tu. Saya tak boleh lepas, dalam macam saya terperangkap dalam putaran air. Jadi macam mana saya nak lepaskan diri, otak saya berfikir, bersemuka selesaikan masalah. Dengan Malik ni, saya cakap terus-terang, dia ada hutang maruah perlu dibayar dengan saya lah. Jujur, saya bukan saya nak charge dia duit. Tapi kalau saya nak main undang-undang, kalau dia orang gagal, kalau mereka gagal untuk bersemuka secara baik,
saya pula akan buat report polis fitnah-fitnah ni. Saya contohlah berapa setiap tuduhan yang Encik nak cas saya, setiap seorang daripada mereka saya janji, saya cakap terang, saya akan cas 3 kali ganda setiap daripada seorang ni, orang yang memfitnah saya ni. Pak, saya okey. Now, baik, tak apa, saya faham. Macam saya katakan, saya akan call Amirah tu. Andai kata lepas ni let's say lah, kita punya jawapan tadi tak nak apa. Lepas tu saya faham Cik Firdaus ni ada masalah depression. Let's say lah kita bagi tahu Cik, maaf dia tak nak jumpa. Katalah Cik marah-marah hantar. Tak ada. Saya kat terang, saya dah jumpa ni, saya janji. Kalau tak nak jumpa, saya akan cari dia. Sebab apa? Saya perlu selesaikan ni. Sebab macam saya cakap lah, daripada saya mati bunuh diri, lagi baik saya mati melawan. So kalau anda katalah terhantar juga, kami tak reply, kita cakap dulu awal-awal saya minta maaf. So budak-budak ni kalau kes-kes berat, memang handphone tu hantar dekat nombor office. Tapi diorang akan tanya nasihat saya dulu. Diorang tak boleh hantar suka-suka. Jadi dalam keadaan tu, kalau cik hantar, janganlah rasa macam alamak, kenapa tak reply. Tak, sekarang kita dah clear, antara kita dah clear. Cuma masalah saya dengan dia saja. Tetap masalah saya dengan dia. Dengan ni saya pun minta maaf sebab sebelum ni saya tak tahu. Sebab apa? Sebab saya tak tahu yang Puan Ibi, sebab saya tengok reply dalam ni cantik tapi dalam ni lain pula dalam saya ni. Mungkin orang lain yang WhatsApp bukan direct saya ada bagi handphone office kepada jadi semua. Saya bab ni saya minta maaf, saya clear sebab saya cakap terang benda dah clear. Apa yang memburukkan ni semua itu adalah fitnah terbaru daripada Nur Amirah binti Ismail ni. Begini, apa saya akan buat selepas kita keluar ni, saya akan tulis sesuatu. Maknanya saya kata kita dah clear so mana-mana perlu janganlah kacau ke apa. Betul, ke, saya nak cuma saya akan buat satu tulisan, saya bagi Cik Firdaus tengok dulu. Kalau Cik Firdaus kata konten ni betul lah seperti fakta tadi tu. Dan lepas saya post, saya akan hide yang status yang tu. Sebab saya pun tak nak ada lagi dekat. Yalah, bawah-bawah yang tak tahu benda masuk campur semua. Saya pun tak suka sebab saya tak kenal. Bila dah jumpa, gentleman orangnya, boleh saya bincang. So dalam keadaan tu saya tulis dulu. Lepas ni nanti saya bagi, saya post, saya hide dan tu. Saya pun nanti kalau Puan tak block saya pun akan buat minta maaf jugalah kalau ada sebab apa? Benda dah clear antara saya dengan ni clear. So apa yang Puan post mengenai saya berlandaskan maklumat yang Puan dapat daripada dia. Ni bagi saya memang fitnah ni, saya cakap terang. Fitnah tambahan. Makin saya nak selesaikan ni sampai saya minta maaf. Saya sengaja push dia untuk appoint lawyer untuk ni. Saya sengaja sebab saya nekat. Sebenarnya saya nekat. Saya cakap terang sampai ke mahkamah pun tak apa. Sebab apa? Saya cakap terang. Setakat mana yang dia dapat sabitkan saya dengan kesalahan, katalah 10 tuduhan ke ni lah. 10 5 je sangkut. Lepas tu 5 lagi tu saya akan pulangkan balik dekat dia lah. Saya cakap dengan 3 kali ganda. Saya cakap saya akan unblock dua-dua. Alright, cuba kena janji dengan saya, janganlah tulis buku. Tak, saya janji tu dengar. Saya ni gentleman. Kita dah berjumpa. Saya kata terang, saya bukan orang jahat. Saya kata terang, saya bukan orang jahat. Saya tak pernah mengganggu orang. Tapi bila tiba-tiba saya masuk dapat ni macam ni, saya terus saya punya mental terus. Saya makan ubat ni pun dah upgrade tak jalan. Tapi saya cakap terang, kalau nak try boleh. Saya bagi sebiji seorang, lepas ni 2 hari baru bangun balik. Nanti tak kerja saya. Lepas 2 hari. Saya akan block. So, tapi unblock ni makan masa sehari kan. Tak apa, saya faham. So kita unblock. Jadi saya minta atas janji Encik Firdaus bersaksikan yang lain-lain ni, janganlah saya dengan Puan saya takkan simpan. Saya dengan dia je, selagi tak selesai, selagi tu 10 tahun lagi pun, 20 tahun lagi, selagi dia tak selesaikan, dia tak mengaku yang dia fitnah saya, dia tak mengaku mamat ni apa semua, bapak dia tak mengaku bapak dia nak pukul saya apa semua. Jujurlah, saya bukan nak fitnah orang macam tu, bukan tak nampak. Saya dulu lepas saya drop college, saya dah mental, saya tak boleh kerja dengan orang sampai sekarang, depresi teruk. Jadi saya terpaksa kerja yang orang nampak hina sebagai driver taksi. Sebelum saya berhenti dekat syarikat construction, bos saya dah nak appoint saya sebagai manager. Tapi saya depresi teruk. Saya tak boleh ni, kalau ada meeting ke, jasad saya kat sini tapi minda saya tak ke mana. Jadi performance saya jatuh habis. Jadi dengan saya ambil subjek belajar grafik dulu masa tu pun,
tak boleh masuk walaupun part time lah. Saya pun nak memperbaiki masa depan saya pun nak jadi orang yang berjaya, tapi sebab perbuatan ni, ketidakadilan yang saya terima, saya mengalami depresi teruk, memang teruk sangat sampai saya nak bunuh diri. Dia pujuk dalam mimpi saya, umpama saya terjun bangunan tu indah, saya bebas macam burung. Saya duduk tingkat 12 flat. Kalau alamat tu pun ada kan. Saya duduk tingkat 12 flat. Setiap kali saya naik lift, saya nampak tangga tu, saya dah nampak bayang-bayang saya fly dulu. Ini depresi ni, psikologi ni bukan kepakaran puan. Dia kepakaran pada doktor. Jadi doktor pakar tu lebih jelas, dia boleh memahami kenapa dah jadi begini. Benda ni dia pun dah tahu apa masalah saya. Jadi itulah saya sendiri inisiatif berusaha untuk selesaikan, sebab saya dah tak boleh nak tanggung lagi dah. Berbelas tahun saya tanggung sampai masa depan saya hancur. Saya orang lain umur 41 dah ada rumah, dah kahwin pun, saya pun nak macam puan cakap dekat ni lah, last kali mesej puan yang dia kata kan, hiduplah dengan apa yang alhamdulillah. Saya pun nak hidup dia, tapi benda ni menghantui saya, menghambat saya setiap hari. Dia kejar saya sampai dalam mimpi. Saya tak boleh nak bertanggung. Saya sampai hari-hari pasang ruqyah apa semua, berzikir hari-hari sampai satu tahap tu tak jalan. Bila dah maksimum tu saya cakap, saya terpaksa lepaskan. Saya sebenarnya bertahun-tahun, saya cakap terang, 2016 tu 2014 saya dah stop mesej dengan dia. Puan cakap orang kalau berdendam pun sampai 5 tahun lepas tu diam. Saya 4 tahun berapa tu saya jumpa dia pun saya dah diam. Sekali benda tu datang balik, attack saya makin teruk, terlampau teruk. Jadi apa ni, saya dah tak boleh tahan. Jadi saya nak tak nak, saya cakap daripada mati bunuh diri, baik aku mati melawan. Itu je, saya tak kisah lawyer masuk mahkamah ke apa, saya tak kisah. So apa, macam saya cakap ni lah, orang yang melakukan kesalahan, dia secara tak sedar dia nak tutup kesalahan, dia melakukan kesalahan besar. Jadi contoh ni, bukti ni. Ini saya tak salahkan puan. Ni maknanya ini poin ni saya akan terus poin kepada dia, another fitnah daripada dia lah. Sebab puan saya kata terang, kita dah jumpa dia ni, puan tak tahu apa maklumat puan dapat semua daripada dia. Dia spin puan kena spin. Saya berdengar pun, tapi sebab puan mewakili dia, saya bash puan tu. Buat apa saya nak pergi bash dia? Sebab apa? Sebab saya tahu kalau bila peguam dah mewakili anak guaman, saya pergi juga serang dia. Lagi tambahan saya peguam ada poin untuk menang besar kat mahkamah. Tapi lepas ni puan dah jelas dengan saya, dia tak mahu selesai dengan cara baik, bersemuka apa semua. Kita tak ada sepakat. Saya akan terus buat sampai dia mengaku apa yang dia buat dekat saya. Itu kami doakan Cik Firdaus kesihatan makin okey, sebab saya faham kadang-kadang bila kita mention kan, tapi alhamdulillah saya sihat, kami sihat. Sebab yelah, bila kita ada dalam kapasiti tu, sometimes kita tak nak, tapi benda tu ada. Betul. Okay. Kita tak boleh kontrol. Sebab kita orang lagi lah kerja ni satu file ni Cik Firdaus. Tahu saya minta maaf. Orang kan. Saya pun minta maaf. Dia pula pilih puan ke apa ke. Itu dah ternasib lah kita nak berjumpa ni, orang tentukan. Tapi saya pun bukannya jenis nak datang serang orang, sebab saya daripada dulu lagi undang-undang dekat depan saya. Kalau saya dah belakang undang-undang, saya dah dapatkan maklumat lelaki tu semua, saya dah settlekan dah. Sebab apa, bagi saya minimum maksimum gaduh baru apa je. Kalau contoh kes ni berjalan kat mahkamah, saya salah, saya kena penjara mungkin lebih lama daripada saya pukul dia. Itu saya cakap. Mungkin kata aku tu 10 tahun ke berapa tahun saya tak dapat bayar dia punya tuntutan dia kan, contohlah. Saya kena penjara 5 tahun dah. Kalau saya nak fikir jalan senang, shortcut, awal-awal lagi saya dah bantai dia, saya dah puas hati dah senang. 2 tahun je saya mengalami dah keluar penjara. Kata 2 tahun, paling kurang 5 tahun lah. Saya dah happy. Ini 15 tahun saya menderita. Saya orang 15 tahun betapa seksa, roh saya macam kena seksa. Roh orang macam kena seksa, cakap macam puan baca Al-Quran tu kena seksa kat neraka macam mana tu, macam tu saya kena seksa. Saya berzikir, semayang apa semua, sampai pasang ruqyah, saya jumpa orang berubat apa semua, sampai doktor pakar tu dah jumpa orang berubat belum, dia kata saya dah buat macam-macam doktor, saya cakap kan, ini jalan terakhir saya cakap, ini jalan terakhir saya jumpa doktor. Bila saya jumpa doktor, saya makan ubat tu, saya down sikit, saya lega, saya dama. Tiba-tiba benda ni macam harimau, dia menunggu time dia. Saya terleka sikit dia akan datang sama saya. Jadi saya tetaplah macam ni. Saya nak cari dia
macam dulu lah. Dia tak boleh nak menyuruh daripada saya. Sebab dia nak suruh, sebab dia fikir saya bodoh, tapi bukan. Minta maaf lah cakap. Saya boleh, zaman internet ni terlalu banyak loophole. Terlalu banyak loophole yang saya boleh masuk. Cik ban saya satu akaun, saya boleh create lagi 10 akaun lagi boleh masuk. Saya boleh tengok. Saya ban lagi, saya boleh masuk create satu akaun. Beli nombor telefon RM10, masuk dah. Saya boleh, loophole terlalu banyak. Saya bukan nak stop orang untuk saya pervert ke apa ke macam ni. Contoh kata saya obses dengan dia lah apa lah. Tak ada. Ini berkaitan dengan saya punya maruah, bukan obses dengan dia. Dia nak keluar dengan jantan lain ke apa saya jumpa, itu lantak dia. Dia nak curang dengan jantan lain ke. Tapi hal masalah maruah dia dengan saya yang dia dah injak-injak ni, saya ada maruah, tiap-tiap orang ada maruah. Itu yang saya nak selesaikan. So apa, saya nak lepas daripada derita yang saya alami ni. Itu je punca. Doktor pun cakap kalau ni kita takkan lepas. Doktor pakar pun hal yang mana kalau jumpa orang gila sampai dah tak tepi jalan tu, dia akan berulang cakap benda yang sama sebab masalah dia tak lepas. Sebab tu saya tak takut bila dah naik mahkamah ke apa semua, saya tak takut. Jadi saya lepaskan benda ni semua. Macam contoh saya bersuara ni lah, saya lepaskan dekat korang semua je, kasih faham jelas. Baik. Supaya tak dengar sebelah pihak saja. Baik. Okay. Baik, nanti saya akan cakap. Lepas tu permintaan saya satu lagi, kalau kita jumpa, kalau dia setuju, kita buat kat luar bukan kat sini, biar orang ramai. Yalah, betul. Jangan risau. Sebab saya cakap betul lah, gentleman. Kalau saya tak gentleman, saya dah pukul dia. Tapi saya akan minta satu daripada dia. Kalau kau tak mampu nak ni, saya tak nak cas dia apa semua, tapi ada syarat dia lah. Itulah sebab kalau kau berani kacau hubungan orang, kau setiap perkara kau buat ni ada akibat dia. Kau sepatutnya bila ni kau dah sedia berani tanggung, tapi tak, kau lari macam pengecut. Saya daripada dulu cuba selesaikan, tapi kau lari macam pengecut. Dia manipulate Amirah manipulate family dia, terpaksa. Bila dia dah dapat sebenarnya Mamat ni dekat UiTM dia dah ada kekasih, tapi sebab nafsu lah, biasalah orang muda baru nak up kan, dia ada kekasih, dia kacau Amira ni sampai dia dapat satu kelas, satu kos. Budak yang awet dia tu kos bisnes. Dia ni, saya tahu semua banyak cerita sebab saya jumpa, saya pergi UiTM sendiri. Saya sampai nak bersemuka dengan dia orang. Macam ni lah kita nak bersemuka bercerita. Tapi bila saya dapat bersemuka, saya kena hentam. Oh lama, macam mana ni sampai kena maki macam saya kata, Pukimak kau. Saya bukan gangster, tapi kalau saya gangster, saya undang-undang tu saya letak dekat belakang, saya terus ambil kerusi, saya bagi sampai cukup je lah kan. Tapi sebab masa tu saya fikir undang-undang, korang nak henyak aku, kau henyak lah. Tapi one day aku akan datang balik. Macam ni lah, aku akan datang balik. Bila sebab dulu saya jadi dungu. Saya jadi dungu, jadi apa pun. Saya kerja bawa teksi. Bila depresi saya tu datang sampai 3-4 hari seminggu saya tak kerja. Saya akan duduk ni, benda tu kacau saya, pressure saya, tak boleh ni, benda tu pusing-pusing. Saya cuba tahan, saya tak nak pergi jumpa dia orang, tak nak ganggu dia orang. Dalam minda waras saya tak nak ganggu, tapi satu apa yang disampaikan dalam mimpi saya, dia kata selagi kau tak selesaikan benda ni, kau tak akan aman sampai mati pun, kau tak aman. Mungkin bertambah teruk sekarang ni. Lagi satu saya terbaca, dia kata ada gangguan halus. Ada saya saya bukan kata pada Cik Firdaus. Yang itu saya kata susah tak jadi peguam. Bukan ada bawah dia. Ada komen orang. Bukan komen orang, komen dalam ni. Ada sikap oleh victim, misalnya ada komen nanti Tak, yang tu kes lain. Cuba baca. Saya kata kalau kes lain, kita orang ni kata pencerobohan, kita settle penipuan, kita settle. Saya kata itu belum masuk kes yang ada kita kata unsur halus. Ya, unsur halus. Saya ingatkan dia daripada dia. Okey, benda dah jelas. Okey, itu bukan tuduhan, cuma anak sebelah. Okey. Sekarang saya dah jelas. Bebannya kepala saya ni nak kena menanggung semua kes ni. Okey, saya jelas tu. Maknanya ini saya boleh tolak tepi daripada dia punya inilah, mana saya dapat join ini, saya akan cantikkan lagi dia as another dia punya fitnah terhadap saya lah. Tapi ini bukan dia kata. Saya kata kes lain lah. Ya, saya tahu betul. Saya dapat penjelasan ni, cuma yang dia kata anak saya tahu sekolah anak dia, itu semua tambahan fitnah dia untuk mengukuhkan kes ni kepada pihak tuan, supaya nampak kes ni boleh dijalankan. Saya baca ayat dia. Okey, di dalam
Dia kata macam ni, gambar wanita seakan mirip saya digunakan pada Twitter 2021. Kelihatan di gambar profil dan seorang lagi wanita lain seakan mirip saya diletakkan sebagai gambar muka depan. Dia turut menyerang akaun YouTube Malik dan anak saya Orchid. Di dalam YouTube Orchid terdapat video hari sukan dan konsert sekolahnya. Okay, so maknanya dia kata you pergilah dekat saya dekat YouTube dia, tapi saya tak ambil peduli pun anak sekolah. Saya takkan kacau orang yang tak ada kena-mengena. 4 orang ni saja. Saya punya, jujurlah saya cakap, target orang yang menuduh dan fitnah. Nur Amirah, Nur Zahirah ini. Ini memang saya cakap membabi buta. Saya kata terang, membabi buta menuduh saya. Datang-datang terus serang. Kau tak tahu apa benda. Kau tuduh aku nak pukul ni, bapak kau tuduh. Padahal bapak kau yang nak pukul aku. Bapak dia sampai menurun saka. Dia kata fitnah. Saya ada saksi, saya hidup lagi semua. Saya boleh tunjuk. Saya boleh telefon kawan saya sekarang yang mana duduk dekat je dengan dia. Bapak dia siap upah lagi orang bodybuilder lah masa tu. Padahal saya duduk nak berbincang. Yang nampak ramai tu sebab apa? Dia duduk kat kondo Sri Ledang. Kawan saya duduk dekat penthouse Sri Kinabalu. Depan tu kerja balik sekali jalan lah tu yang berjumpa tu. Siapa yang hantar message yang Cik Firdaus baca tu, yang tulisan saya tu, siapa yang hantar? Yang mana? Yang tu. Tu rahsia. 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 Minta maaf. Saya cakap terang sebab tapi kita dengan kita tak ada masalah, cuma saya tahu itu daripada dia punya itu mula saya tak tahu. Saya ingat itu komen tu daripada puan. Jadi saya dah bertambah geram. Saya cakap saya akan saya akan buatlah report daripada ni. Saya dah hantar email pun dekat Bagongsa dah reply untuk documentation apa semua dah. Untuk saya isi dan saya submit untuk bayar fund RM200 tu. Tapi bila dah dengar macam ni, hati saya sejuk sikit. Memang saya pun tak nak ganggu reputasi puan. Saya minta maaf banyak. Saya tahu kita nak develop reputasi ni bukan senang. Orang nak menghancurkan kita macam saya. Saya punya reputasi dah hancur habis dah. Saya just nak cerita dengan Cik Firdaus lah. Orang ingat saya naik ni sebab saya ada mak ayah yang ni tak. Mak saya kerani, bapa saya tak kerja. Susah Cik Firdaus, saya nak naik perempuan lagi. Tak naik seorang. Jadi bila saya tengok ada orang letak macam ni, tak seronok lah. Saya susah. Tanya budak-budak tanya, saya pun susah juga. Saya dulu buat kerja part time belajar. Saya nak berjaya dalam hidup. Tiba-tiba jadi kes macam ni, orang ragut saya punya ni. Itu sampai sekarang saya dengan Abdul Malik ni saya cakap terang. Selagi kau tak dapat settle dengan aku, kau ni hubungan kau kahwin ke apa ke, lepas tu dia pula nak keluar mana-mana jantan, itu bukan urusan aku. Itu bukan urusan aku. Kau punya hal tu. Sebab apa? Itu ada didikan dia, ada family kau sendiri. Kau biar. Sebab apa? Kau daripada broken home, bapak kau dah bapak dia 3-4 pagi balik rumah, seminggu ni saya tahulah dia bukan fitnah. Saya buat teksi malam-malam, berapa kali saya sempat bapak dia keluar daripada kondo ni, daripada kelab ni. Saya bukan fitnah. Ini mata saya sendiri nampak. Saya tak suka fitnah orang buta-buta. Sebab kita nampak maklumat tu. So, tapi dalam bila saya dengar fitnah, macam contoh bapak dia bela saka, dia kata saya bila saya cakap saka tu saya fitnah bapak dia. Padahal engkau sendiri yang berbangga memberitahu bapak kau ada saka, kau jaja bapak kau ada saka dekat tempat masa kau belajar, kawan-kawan dia semua beritahu. Lepas tu bapak dia sendiri pun menurunkan saka depan saya. Saya ada saksi nak pukul saya. Tapi terbalik, dia spin, dia kata saya pula nak pukul bapak dia. Padahal saya cakap, saya jumpa bapak dia macam ni lah. Kau buktikan apa yang kau tuduh. Kalau kau tak dapat buktikan, maknanya memang tuduhan kau fitnah aku lah. Dan kalau kau fitnah aku, maknanya aku ni ada akta fitnah dan hasutan. Jadi maknanya aku nak saman kau pun boleh. Tapi sebab aku ni gentleman, aku still lagi nak berbincang secara baik, secara hormatang. Saya kalau tengok gambar ayah ni. Saya kalau saya tak dapat keputusan, bapak dia pun tak mengaku yang nampak ni. Saya gentleman, saya nak jumpa bapak dia seorang-seorang. Saya nak settlekan kan. Kalau dia rasa bersalah, saya nak tengok saya nak tengok manusia ni keikhlasan hati dia. Saya nampak kalau dia pemaafan dia tanpa keikhlasan sebab terpaksa, saya takkan ni. Itulah sebab saya berjanji dengan dia. Saya ni orang yang lurus bendul lah. Saya percaya cakap orang, saya percaya cakap dia. Sebab saya percaya cakap dia lah saya jadi macam ni. Dia kata takkan ni. Sebab kita tengok air muka dia, alamak, air muka baik. Bukannya air muka perempuan jahat. Kita kalau air muka perempuan jahat, kita nampak ketara dia ni macam ni. Contoh hati-hati yang suka dedah apa semua kan. Saya jaga dia sebab dia ni dah dimanipulasi oleh seseorang. Dan orang tu lah, inilah Abdul Malik bin Abdullah ni lah. Itu saya tak cakap dia dah ni kan. Saya takkan saya nak suruh dia ni. Tapi itulah, saya dengan Malik ni sebagai lelaki,
dia ada hutang maruah dengan saya lah. Jadi itulah saya kalau kata saya ada poin nak saman pun saya akan bagi dia choice sebalik sama fitnah semua kan, bukan dia nak settlekan tanpa tu, tapi dia ada perlu dia ni dengan saya lah. Okey. Saya kata terang. Okey, saya minta maaf sangat sebab hari ni kan keputusan dia sengaja Ah, keluar. tahu. Jadi saya ada interview dengan radio, Tahu. dia nak call saya. So saya pun tak boleh lama, kita pun tak ada Tahu. tak plan Ya, dah jadual ni boleh, kan. betul. Okey. So terima kasih banyak Ah. untuk masa Encik Firdaus ni. Saya pun terima kasih banyak juga sebab apa, tadi saya sebenarnya dah boleh reda sebab saya pun tak nak curi masa peguam-peguam ni apa semua. Saya tahu busy ke mahkamah. Saya tahu itu kata update pergi sana pergi ni, saya pun faham, cuma sebab saya hati di tubuh panas kata saya pun nak keluar ayat, saya pun nak bertemu kan. Jadi saya dengan tak tidur malam, saya tak boleh bila ada masalah ni minda saya dah saya dengan tak tidur malam, saya datang pagi-pagi ni saya dah sudah standby dah apa semua kan, dah siap-siap kat rumah apa semua. Saya datang sini. Jadi saya dah jelas lah dengan ni, cuma dengan dia ni kalau dia tak selesai saya baik, saya pula akan ambil tindakan undang-undang dengan dia. Saya kata terang, cakap dengan anak Gorman dia, berhentilah menuduh fitnah. Sebab saya sentiasa terbuka lagi untuk berbincang. Sebab saya pun nak mati dengan keadaan tenang. Sebab saya depresi ni bukan main-main. Saya kalau nak ni buka kes, saya akan keluarkan saya punya file kesihatan lah untuk saya tunjukkan. Okey, minta maaf. Terima kasih banyak. Okey, sama saya pun minta maaf.